1023 ataupun komen di Facebook Melaka FM. Setiap Jumaat di Melaka FM. Ya, 102.3 Radio Malaysia Melaka FM. Selamat pagi kepada semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada, yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang mendengarkan kami menerusi RTM Mobile, RTM Klik, dan kepada anda juga boleh saksikan kami secara live di Facebook Melaka FM. Dan waktu ini kita bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Saleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan Siti, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ustaz bagaimana? Alhamdulillah sihat walafiat, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, walaupun kan kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ni, namun program kita masih kita teruskan. Hari ni Ya, seperti biasalah kan, kita bertemu dalam program Fik Nisa. Hari ni kita nak mengupas mengenai tajuk berkaitan khusus untuk wanita, perniagaan kekeluargaan menurut syariat dan sunnah, cabaran wanita pasca moden menurut perspektif Islam ini. Dan seperti biasalah kan Ustaz, sebelum kita teruskan dengan topik ini, kita nak dengarkan dulu mukadimah dari Ustaz. Pada hari ini kan perniagaan dan wanita memang tak asing lagi lah. Bahkan kalau kita nak katakan tak keterlaluan lah, wanita kan boleh dianggap macam giant dalam perniagaan sekarang ni. Kan? Jadi sebagai seorang Muslim timbul persoalan, bagaimana sebenarnya Islam memberi ruang dan pengiktirafan penglibatan kaum hawa ni dalam dunia perniagaan ini? Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, alhamdulillah, syukur pada Allah di Sayyidul Ayyam kita masih lagi diberi nafas-nafas tarbiyah untuk berada dalam suasana walaupun kita diuji dengan pelbagai musibah, kita masih berpeluang untuk mendapatkan bimbingan beragama dari pelbagai sudut. Alhamdulillah, ucapan tahniah kepada Melaka FM kerana sentiasa membuka ruang dan juga bersungguh-sungguh menyediakan platform pendidikan agama kepada masyarakat melalui corong radio yang tidak pernah asing lagi daripada kehidupan masyarakat pada umat pada hari ini, insya-Allah. Baik. Berbalik pada persoalan sidang pendengar Melaka FM dikasihi Allah. Persoalan hari ini kita nak bawakan secara santai sebenarnya. Jadi soalan yang dibawa tak rupa macam santai. Macam serius je. Okay, baik, insya-Allah. Jadi soalan, tidak dinafikan hari ini wanita sudah ramai berkecimpung dalam dunia perniagaan secara terbuka. Lebih-lebih lagi mereka yang menggunakan teknologi moden, media massa ini sebagai satu wasilah ataupun alat untuk mempromosikan perniagaan mereka. Dalam pada keadaan itu, mereka juga berdepan dengan pelbagai fitnah-fitnah yang boleh merosakkan kehidupan. Apatah lagi jika wanita tersebut merupakan ibu kepada sebuah rumah tangga. Jadi hari ini persoalan yang kita bawa berdasarkan banyak persoalan masyarakat yang sampai kepada para asatizah, terutama kami-kami yang bercakap mengenai ilmu fiqh. Seringkali diajukan persoalan mengenai kedudukan seorang wanita yang berniaga, lebih-lebih lagi dari kalangan para suami. Jadi sebenarnya bagaimana isu ini kita nak hadapi dan kita nak berinteraksi dengan agama menerusi permasalahan yang sering dibangkitkan ini. Baik. Secara asas kita kena faham, Islam merupakan ad-din. Islam merupakan ad-din. Jadi ad-din ni kena faham apa dia. Ad-din ni adalah bermaksud sebagai satu bentuk cara hidup. Gaya hidup yang berasaskan Islam ini merujuk kepada gaya hidup yang mesti selari kepada syariat dan juga as-sunnah. Syariat ni peraturan, as-sunnah ini petunjuk. Macam mana Nabi tunjuk? Macam mana yang para sahabat dan juga para isteri Nabi menunjukkan contoh-contoh kehidupan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Jadi syariat berpandukan syariat. Syariat ni apa? Peraturan. Peraturan ni siapa yang sediakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana nak jumpa peraturan? Daripada Al-Quran. Tidak lain, tidak bukan. Macam mana nak faham peraturan daripada Al-Quran? Melalui program ilmu, melalui penjelasan dan bimbingan para ulama serta fatwa-fatwa yang ditentukan oleh ulama-ulama yang sudah diberikan taklifan amanah
ataupun beban tanggungjawab untuk membimbing dan juga memimpin umat manusia, masyarakat supaya berada dalam suasana yang komprehensif, selamat dan juga dalam situasi yang baik-baik, insya-Allah. Baik. Maka Islam ni bukan sekadar iman dalam hati. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sekadar itu je. Dia mesti diimplement, mesti diterjemah, mesti dilaksanakan dalam bentuk amalan kehidupan. Mesti ditampilkan menerusi akhlak dan juga kepribadian. Saksiyah. Saksiyah. Bukan siasah tu, politik. Dan saksiyah. Saksiyah ni kepribadian. Jadi kepribadian inilah, akhlak inilah yang menjadi tunjang kepada pengenalan, tanda pengenalan bagi seseorang itu Muslim ataupun tidak Muslim. Macam pengalaman saya di Pahang, bila kita berdakwah dengan orang asli, bila ditanya, awak Islam tak Islam? Kata saya Islam. Kata kalau Islam kita tak boleh pelihara anjing dalam rumah. Dia jawab apa kat saya? Dia jawab, anjing bukan tahu saya selam tak selam. Dia kata, jadi sekarang yang kita nak ni bukan selam, kita nak Islam. Islam. Baik. Kalau selam, meninggal kita. Baik. Baik. Jadi berbalik pada persoalan, saya memulakan perbincangan ini bila kita lihat kepada interaksi antara kaum wanita dan juga Islam. Sebelum kita nak bercakap apa yang perlu dibuat, bagaimana nak dibuat, kita lihat dulu bagaimana kerangka syariat ini disediakan untuk umat manusia. Ini penting, sebab umat manusia. Menerusi firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 105. Ini dalil, ini sandaran. Allah sebut dalam Quran 105, ayat 105 surah At-Taubah. Yang bermaksud kata Allah, dan katakanlah, wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala kata, beri pesan pada Nabi, katakanlah kepada umat manusia, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasulnya dan orang mukmin. Maknanya kat sini semua orang termasuk rasul dan siapa pun orang yang beriman kepada Allah, dia nak dapatkan, dia nak memenuhi keperluan fitrah. Fitrah ni apa yang kita nak? Nak kenyang, nak sedap, nak pakai, nak cantik, nak comel, nak sedap, berapa kali nak sedap, nak selesa, nak rumah, nak kereta, kan? Semua ni mestilah melalui proses bekerja. Bekerja. Dia kerja. Dia bukan boleh dapat dengan cara macam dalam filem Laksmana Doremi tu. Dia tunjuk apa? Bangsi kan, pakai bangsi. Keluar asam pedas mangkuk kan. Itu tak jadi. Itu tak jadi. Itu tak ada dalam Islam. Tak akan ada dalam Islam. Semua orang dituntut kerja walaupun ianya seorang rasul dan Nabi disuruh bekerja untuk mendapatkan sesuatu rezeki. Jadi bila mana Allah berkata gitu, menunjukkan ayat ini ada sifat keumuman. Maknanya bukannya pada orang lelaki je kena kerja. Orang perempuan dibenarkan bekerja. Dibenarkan. Dibenar. Dia kena faham dekat sini. Dia orang lelaki bukan saja kena bekerja sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ketua keluarga untuk menyediakan nafkah. Itu lain. Dia maknanya dia ada tanggungjawab khusus. Maknanya dalam ayat ni ada keumuman terbuka kepada semua manusia. Semua manusia, sama ada orang beriman ataupun tidak beriman kepada Allah, dia sama ada lelaki ataupun perempuan, dia diberi ruang untuk bekerja. Dan di sini ayat ini membuka ruang kepada para wanita untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dia kata bekerja tadi, bentuk apa pekerjaan? Jadi kita hari ini, doktrin kerja, bila sebut bekerja ni, faham? Turun makan gaji. Bila berniaga ni bukan makan gaji, bukan bekerja. Dia sebut berniaga. Sebenarnya berniaga dengan melakukan pekerjaan dalam sektor makan gaji. Dia merupakan salah satu, merupakan daripada kedua-dua elemen bentuk pekerjaan.
Bila bentuk pekerjaan, maka di situ kita lihat dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Ta'ala berkata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya ulang balik. Allah Ta'ala kata apa? Surah Al-Mulk ayat 2. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita promosi supaya dalam musim-musim musibah ni banyakkan baca surah Al-Mulk supaya kita dapat muhasabah diri kita. Okey, baik. Allah Ta'ala kata untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Apa kaitan surah Al-Mulk ayat kedua dengan ayat surah At-Taubah ayat 105? Kaitan di sana ketika Allah benarkan setiap daripada kita, dari kalangan manusia yang beriman maupun tidak beriman, dari kalangan lelaki maupun perempuan, untuk bekerja bagi mendapatkan sesuatu rezeki, bagi mendapatkan sesuatu untuk memenuhi fitrah kehidupan dalam kehidupan kita. Maka di sini Allah datangkan kepada kita, ada orang dia kena kerja berat, ada orang dia kena kerja ringan, ada orang dia buat kerja sikit, ada orang dia kena buat kerja banyak. Semua tu berbentuk ujian. Maka di sini ketika ujian ini ada yang sulit, ada yang mudah sangat, ada yang mudah dapat, mudah habis, ada yang susah dapat, kekal dia. Kan? Macam mana? Ini semuanya untuk apa? Untuk diuji Allah kepada hamba-hambanya supaya apa? Kita dapat present, dapat perlihatkan, dapat buat, dapat amal, dapat capai amalan-amalan itu, amalan yang terbaik. So, bila dibincang amalan terbaik, bagaimana agama meletakkan asas amal yang baik. Amal yang baik. Jadi kita tengok antara salah satu daripada firman Allah yang menganjurkan salah satu bentuk amal yang baik, Allah Ta'ala pernah sebut di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29. Ini salah satu. Salah satu. Banyak lagi. Antara lain Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Maknanya jangan menipu. Jangan kenakan orang. Jangan ambil hak orang. Jangan manipulasi orang. Jangan tipu timbangan. Jangan tipu tipu harga. Jangan mengambil kesempatan di atas kejahilan seseorang. Jangan. Itu di antara ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu, jangan kamu makan, jangan kamu ambil. Jangan ambil kederat orang. Jangan ambil kekurangan orang lain. Jangan ambil kesempatan atas kekurangan orang lain. Semua tu masuk dalam maksud elemen-elemen yang masuk dalam maksud ayat ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bil batil, dengan cara yang batil. Cara yang batil ni definisi dia sangat luas. Macam-macam. Ada macam-macam yang kita boleh faham. Dalam bekerja, jangan kita ambil kesempatan orang yang suka tolong orang lain. Kan? Nampak dia rajin buat kerja. Kita nampak dia rajin tu. Kita pun ambil kesempatan. Kau tolong aku, kita pun buat cerita. Konon-konon kita ada masalah. Sedangkan kita kat luar, kita berjoli, tunjuk langit. Kan? Kawan ni lurus, wala bendul, tolonglah buat kerja untuk kita. Kan? Baiknya dia dalam lurus bendul lagi. Kan? Sampai begitu. Ini nak menunjukkan bahawasanya bil batil, jalan yang batil tu luas. Okey, baik. Jadi kita nak bercakap mengenai wanita dengan perniagaan. Wanita dalam perniagaan. Ini wanita dalam perniagaan. Persoalan pertama, bagaimana agama memberi ruang. Agama beri ruang dengan dalil yang telah Allah sebut. Bukti daripada ayat 105 surah At-Taubah. Dan bukti disuruh untuk kita melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan, sama ada daripada perniagaan atau bekerja secara makan gaji, maka disuruh kita berusaha untuk menyempurnakan amalan kita, pekerjaan kita dengan baik-baik. Baik-baik daripada lisan, lidah, sehinggalah penampilan kita. Daripada perbuatan dan semua sehingga penampilan. Dan untuk melengkapkan halal tayyibah, untuk menjadikan amalan itu sempurna, baik, tayyib, suci di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah pesan pada orang beriman. Kenapa Allah Ta'ala rujuk pada orang beriman?
Kan? Orang beriman ialah percaya dan yakin kepada azab Allah. Orang beriman orang yang beriman hanyalah golongan yang yakin adanya azab Allah jika dia buat sesuatu yang melanggar syariat Allah. Jika dia melanggar petunjuk Allah. Jika dia melanggar batas-batas Allah. Jika dia langgar ataupun remehkan semua perintah Allah. Dia tidak sami'na wa ata'na. Dia tak dengar, dia tak taat. Ataupun yang dengar tak berapa nak taat. Kan? Maka kat sini dia berdepan dengan ancaman Allah. Tapi kalau dia jadi orang yang baik, orang yang sentiasa menurut daripada perintah Allah, maka dia diselamatkan daripada azab. Dan dalil yang kedua kita boleh lihat. Saya ambil secara ringkas di dalam menerusi surah Al-Baqarah ayat 282. Di satu potongan ayat Allah Ta'ala kata wa ashhidu idza tabayya'tum. Okey, baik. Ke ayat ni Allah Ta'ala kata ambillah saksi jika kamu berjual beli. Ambillah saksi. Baik. Saya ambil sepotong ayat. Saya tak nak baca semua. Saya nak jimat masa. Sebab Melaka FM, masa Melaka FM bukan saya je. Orang lain pun nak masuk juga. Jadi saya wa ashhidu idza tabayya'tum. Dekat sini, okey, tuan-tuan yang mengikuti pengajian ni ataupun perbahasan ini boleh rujuk Al-Quran surah Baqarah 282. Saksi yang Allah maksudkan di sini termasuk daripada kalangan kaum wanita. Kalau tak dapat 2 orang lelaki, wajib sediakan 3 orang, 2 daripada yang perempuan, seorang lelaki. Maka, bila mana Allah Ta'ala berikan ruang kepada kaum wanita untuk menjadi saksi dan mempersaksikan setiap urusan jual beli, maknanya kaum wanita ini tidak pernah dinafikan di dalam Islam. Kedudukan mereka, peranan mereka, penampilan mereka, kedatangan mereka, kehadiran mereka dan kewujudan mereka dalam dunia perniagaan maupun dalam dunia pekerjaan, sehingga mereka diketepikan. Tak, mereka ni adalah orang ataupun kaum yang diberikan ruang dan pengiktirafan oleh Islam. Jadi tak ada masalah, ruang dan pengiktirafan telah pun ada di dalam Al-Quran dan diiktiraf oleh pencipta atas setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi. Baik. InsyaAllah. Okey, itu dia penerangan berkenaan dengan hak wanita dalam dunia perniagaan bagaimana kan. Dan selepas ini kita nak tengok di sebalik keringanan dalam beragama yang melibatkan kaum wanita dalam dunia perniagaan ni bagaimana. Tapi kita dengarkan ini dulu dan kita akan sambung lagi kupasan kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Melaka FM. Baik, insyaAllah. Tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Adalah akhlak istana, cinta sifat jalan raja. Madhab cinta paling aneh, sultan dan hambanya sama.
persoalan wanita dalam program Fik Nisa bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Saleh setiap Jumaat di Melaka FM. 102.3 kita kembali lagi bersama dalam program Fik Nisa bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Baik, Ustaz. Ya. Yeah. Ustaz, kalau kita tengok pada zaman Nabi sendiri kan, Siti Khadijah adalah seorang peniaga dan terdiri daripada golongan wanita kan? Ya, betul. Dan itu adalah antara contoh yang mungkin boleh dicontohi oleh golongan wanita dalam dunia perniagaan. Dan Ustaz, di sebalik keringanan kan dalam beragama serta penglibatan kaum wanita ni dalam dunia perniagaan, kalau kita lihat, dan saya sendiri pernah terbaca mengenai suatu hadis Rasulullah SAW yang antara lain menyebut bahawa ada larangan para wanita melebihi suaminya dalam sesuatu urusan perniagaan. Betul ke begitu, Ustaz? Kalau betul kan, apa penjelasannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar Melaka FM yang dikasihi Allah. Soalan kedua ni sangat mencabar. Kan? Dia ada dua bahagian. Sebelum tu saya nak perkemaskan sedikit mengenai mengenai latar kehidupan Sayyidatina Ummahatul Mu'minal Kubra Khadijah binti Khuwailid. Baik. Khadijah Khuwailid merupakan usahawan wanita. Usaha wanita yang terlibat dalam perniagaan. Yang mana perniagaan tersebut beliau uruskan melalui suatu kaedah yang dengan cara yang tersendiri, maknanya yang telah diguna pakai sebelum kedatangan Islam dengan selepas kedatangan Islam. Okey, sebelum kedatangan Islam dia dah praktik benda ni. Selepas kedatangan Islam dia praktik kontrak yang digunakan itu telah dikemas oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis dan petunjuk Nabi SAW. Baik. Saya tak nak mahu melarikan fokus perbincangan ini kepada melihat bagaimanakah perniagaan yang dijalankan oleh Ummahatul Mu'minatul Kubra Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhum. Jadi sebab apa? Sebab kita nak fokus kepada flexibility yang hari ini menjadi persoalan pokok kepada masalah para wanita yang telah berkecimpung dalam perniagaan. So ada dua dekat situ. Yang pertama, isu yang dapat saya cuba faham daripada persoalan yang cuba dibangkitkan. Yang pertama, isu bagaimanakah wanita ini hendak berinteraksi dalam bidang keusahawanan. Bagaimana dia nak menampilkan diri dalam keusahawanan menurut batas syariat. Yang kedua yang saya boleh lihat kaitan dengan hadis tersebut, apa yang sebenarnya Nabi SAW cuba larang ke atas wanita. Kalau wanita tu berniaga, kalau dia dengan suami dia dekat satu kedai, bila dia suami akan masuk, suami dia tak boleh nak cakap begitu ke? Okey, baik. Nanti kita akan jelaskan baik. Pertama kita kena faham gaya hidup untuk mendapatkan suatu kehidupan yang baik ataupun yang halal di sisi Allah Azza wa Jalla ni, dia bukan sekadar benda tu. Tapi cara tersebut kita kena perhalusi juga. Cara tu iaitu pengamalan yang hendak dilakukan. Saya merujuk dalam satu jurnal iaitu jurnal yang disebut yang dikenali menerusi tajuk International Journal of Islamic Business. Dalam jurnal tersebut saya telah menemui 5 poin yang penting untuk para wanita yang terlibat dalam keusahawanan secara langsung supaya mereka ini berdiri di atas jalan yang betul dan selamat terpelihara daripada fitnah. Okey, bermula dengan apa yang dikatakan? Bermula dengan iman. Bermula dengan iman. Iman ini adalah syarat utama untuk menghalang wanita-wanita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kenapa iman? Kenapa bila iman, seorang beriman dia percaya pada Allah. Bila dia percaya pada Allah, dia akan percaya adanya hari akhirat, adanya kematian, maka dia akan berdepan dengan kematian. Dia akan berdepan dengan soal jawab di alam baka, soal jawab di alam barzah.
dia akan berdepan dengan penentuan kehidupannya di alam akhirat sama ada syurga atau neraka. Dia menyedari bahawa dia akan mengakhiri kehidupan sama ada di syurga maupun di neraka. Ini asas iman. Yang kedua disebut sebagai akhlak ataupun disebut sebagai saksiah. Akhlak ni penting. Bagaimana yang dikatakan akhlak? Akhlak ni mesti difahami dengan dua cabang. Cabang yang pertama iaitu berasaskan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah perintah? Tutup aurat. Kena tutup aurat dengan sempurna. Kita tak boleh sekali-kali kita mengambil mudah daripada soal aurat kerana ia merupakan perintah Allah. Allah mencipta manusia, mencipta hamba bukan untuk hamba diingkar pada dia. Kita kena faham itu. Okey, yang kedua, akhlak ni juga daripada petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah datang memuliakan manusia dengan akhlak. Sedangkan sebelum kedatangan wahyu, hidup masyarakat dalam keadaan porak-poranda, rosak, jahanam. Kaum wanita teruk dalam keadaan diperlakukan dengan begitu teruk. Tidak bertamadun dan tidak bermaruah. Dan bila datangnya agama menutup, memberi pakaian dalam inverted comma, memberi pakaian kepada wanita dengan agama, dengan Islam. Dan Islam tu sebab tu saya mulakan perbincangan Islam mesti difahami dengan ad-din, itu cara hidup. Maka akhlak dia. Akhlak. Bila ada orang, kalau dia, lebih-lebih lagi lah, kalau dia seorang wanita yang bergelar isteri. Kalau dia ada orang customer, pelanggan yang bukan mahram, dia pastikan dalam suasana perniagaan itu dilakukan supaya tidak mendatangkan fitnah. Ada mahram, ada orang lain yang boleh dia berurusan, ada jarak, kan? Jangan menimbulkan jarak yang boleh menimbulkan fitnah dan syak serta pandangan jahat kepada kaum wanita tersebut dari kalangan lelaki-lelaki yang bukan mahram, bukan mahramnya. Sebab ini kan saya kan katakan di sini, kebetulan kita dilanda dengan wabak. Dan wabak tersebut telah menjadikan kita ini mesti beramal dengan SOP. Antara SOP ni menjarakkan kedudukan kita dengan jarak 1 menjarak pada 1 meter. 1 meter. 1 meter. Jadi sebenarnya ni secara tak langsung merujuk kepada satu bentuk proses beragama. Proses beragama sebenarnya untuk mengekang wanita-wanita ini berdepan dengan satu keadaan, satu situasi yang boleh mendatangkan fitnah pada dia. Tapi bila dia ada suami yang pada ketika itu boleh berurusan, maka diutamakan suami dia berurusan. Baik. Dalam hadis yang cuba dikaitkan, saya tak dapat matan yang sempurna, tetapi saya masih ingat lagi pencerahan mengenai hadis tersebut. Hadis tersebut mahukan kita, para wanita untuk beramal supaya jangan mengabaikan tanggungjawabnya kepada suami dan keluarga sehingga dia meletakkan keutamaan pada urusan perniagaannya semata-mata. Sebab apa? Sebab asas menyediakan rezeki ini Allah telah tentukan. Asas pada menyediakan rezeki ini Allah telah tentukan ke atas mereka. So jangan kita jadi orang yang bersikap tidak bersyukur kepada Allah dengan mengingkari faktor ataupun elemen ketiga, iaitu memberi keutamaan kepada tanggungjawab sebenar, iaitu terhadap suami dan isteri. Suami dan isteri, suami dan keluarga. Sebagai seorang isteri, jika dia sebagai seorang isteri, jika dia belum berkahwin, maka dia wajib taat kepada ibu bapanya dan dia kena mengikut SOP yang ditentukan oleh keluarganya sebagai seorang wanita untuk berdepan dengan masyarakat secara terbuka dalam mengurus perniagaannya. Sebab tu kadang-kadang ada baiknya bila mana SOP hari ini menganjurkan semua orang tutup mulut. Tak pasal-pasal, habis semua orang kena pakai niqab. Dengan lelaki-lelaki kena pakai niqab. Kan? Sebenarnya ada hikmah yang begitu besar bagi kaum wanita sebenarnya. Membiasakan mereka untuk menutup. Saya yang tengok orang perempuan, kalau dia pakai tu penutup muka, pada jauh, saya dah tak berapa cam lah.
Kan? Jadi tak macam. Jadi kita pun tak adalah orang kata beri perhatian sangat. Dan jangan sampai orang kata saya sombong pula sebab kadang-kadang saya tak perasan. Kita bukan perhatikan sangat wajah wanita dengan teliti. Sebab kita hanya dituntut untuk memerhatikan wajah wanita dengan teliti, anak perempuan kita, isteri kita, mak bapak kita je lah. Kan? Jadi selain daripada tu kita sekadar tengok bila kita berurusan. Jadi bila dia pakai je penutup muka, makeup ni, bagusnya kita tidak ada pandangan yang lama untuk melihat seseorang. Ini kata ni kelebihan. Dan apa yang Allah Ta'ala telah aturkan melalui sunnah yang diajarkan oleh Nabi ke atas para wanita setelah mereka beriman kepada Allah, sangat-sangat baik yang boleh memelihara wanita daripada permasalahan-permasalahan yang boleh berlaku fitnah ke atas mereka. Sebab tu kalau kita lihat dalam kajian journal tadi, International Journal of Entrepreneur of Muslim Women ini, dia katakan kajian dia pada tahun 2015 dalam ramai-ramai responden entrepreneur wanita Muslim ini lahir dalam dunia perniagaan, tapi ramai juga yang menemui kegagalan. Sebab apa? Sebab kegagalan mereka apabila dibuat kajian, mereka gagal mengurus aspek kekeluargaan menurut kepada keperluan-keperluan semasa sebagai seorang isteri. Maka sebab itu Islam ini dia hadir bukan sekadar untuk menjadikan kita ni orang yang kuat beribadat saja. Islam ni datang untuk merungkai pelbagai persoalan serta memberikan petunjuk bagaimana seorang wanita, seseorang itu hendak berkecimpung dalam satu-satu bidang. Lebih-lebih lagi dalam perniagaan. Lebih-lebih lagi dalam perniagaan. Sebab tu poin yang keempat tadi apa dia? Poin yang keempat tadi agar kita mengutamakan keperluan dan juga urusan kekeluargaan lebih dahulu daripada perniagaan yang hendak kita usahakan. Jangan bimbang. Soal rezeki Allah Ta'ala dah tentukan ke atas kita. Jangan bimbang. Yang kelima, kita subhanallah. Yang kelima iaitu kita disuruh untuk memastikan bahawa urusan perniagaan itu mestilah berasaskan kepada firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Ta'ala aturkan seorang tu nak cari rezeki, bagaimana nak cari rezeki, bagaimana nak berurusan. Kalau dia nak meniaga, jangan tipu timbangan. Kalau dia nak meniaga, jangan kenakan orang, jangan menipu. Dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Itulah 5 poin yang penting untuk para wanita ketahui bahawasanya dia ada batas. Tetapi batas tu bukanlah mengikat dia. Tetapi batas itu ketahuilah agama memelihara dia. Agama menyelamatkan dia. Agama melindungi dan memuliakan para wanita. Itulah persoalan yang dapat saya jawab bagi persoalan yang kedua, insya-Allah. Dan Ustaz, sebagai kesimpulannya kan dalam masa yang berbaki ni, boleh Ustaz berikan 2 nasihat ringkas. 2, siap saya tentukan ni. 2 nasihat ringkas dan padat sebagai tanda sokongan buat kaum hawa dalam lapangan perniagaan ini, terutama dalam keadaan dunia yang semakin mencabar ni kan. Ramai yang pandemik COVID ni menyebabkan ramai yang mungkin kehilangan pekerjaan apa semua, dan ada yang tinggal seorang je bekerja dan terlibat dalam perniagaan yang mungkin akan agak terjejas sedikit. Jadi apa nasihat Ustaz? Baik, 2 nasihat. Sebab minta 2, kita bagi 2 je. Baik. Dalam suasana kini, dulu, kini dan selama-lamanya, kan, 2 ni dia tidak akan terpisah. Yang pertama, iman. Kuatkan iman kita. Yakin dengan rezeki. Buatlah apa pun asalkan ia memenuhi syariat. Asalkan ia memenuhi syariat, ikut syariat tersebut. Jangan kita pilih yang ni nak ikut, yang tu tak nak. Tak, yang ni aku sesuai, yang tu tak. Ikut apa saja yang Allah tentukan. Dan jangan sekali-kali kita ringankan perintah Allah. Tangguh dululah, kejap lagi lah. Dan berdasarkan iman itu, janganlah kita beribadat kerana nak dunia. Jangan beribadat kerana nak dunia. Kita beribadat kerana kita hamba pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan hendaklah kamu dan diperintahkan ke atas kamu mengibadahi Allah dan dengan ikhlas, mengikhlaskan diri kepada Allah Azza.
Tetapi ikhlas, ini iman. Yang kedua, akhlak. Jaga akhlak. Jangan kita terlalu gairah dalam untuk mencapai jualan kita, nak mencapai keuntungan kita sehingga menjual akhlak kita. Menjual maruah kita. Sehingga kan kita berbuat sesuatu menyebabkan maruah kita jatuh. Barangkali ada orang berjaya berbuat demikian. Dengan berjaya mendapatkan dunia yang diinginkan. Tapi dunia yang diiringi dengan perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah, dunia itu tidak ada nilai keberkahannya. Allah pernah sebut di dalam Al-Quran surah At-Taubah, di antara lain Allah menyebut apa sahaja yang kau berjaya tumbuhkan daripada kehidupanmu, maka ia tidak mempunyai makna, apa-apa makna di sisiku, melainkan engkau menjadikan ia di atas jalan aku, di jalan Allah. Apa maksudnya? Apa yang kita berjaya peroleh daripada kehidupan dunia bukan bermakna ia adalah satu kemuliaan, satu kebaikan, tetapi bagaimana kita jadikan hasil daripada apa yang kita perolehi dan cara yang kita perolehi itu menurut syariat Allah, itulah yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu dia nasihat yang dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Saleh untuk wanita-wanita yang terlibat dalam lapangan perniagaan ini. Dan terima kasih Ustaz. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam program Fik Nisa dengan tajuk yang rasanya memang ramai yang nak tahu. Jadi pastikan anda terus bersama Melaka FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara, kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh, perunding Syariah Negeri Melaka, dan insya-Allah kita akan bersama lagi dengan Ustaz pada minggu hadapan dalam program Fik Nisa. Jadi pastikan anda terus dengarkan Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. Dan cabaran wanita pasca moden menurut perspektif Islam, itu tajuk yang kita bincangkan, wanita perniagaan dan kekeluargaan menurut syariat dan sunnah. Dan saudara, 7 minit lagi kita ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk berita dari sana, dan pastikan anda terus bersama Melaka FM. Dan insya-Allah pukul 12 nanti kepada anda yang mungkin ada ucapan nak disampaikan kepada rakan-rakan, kepada keluarga kan, boleh hubungi 282447 2843377. Terus bersama Melaka FM. Salam Jumaat untuk semua. Lagu-lagu padu yang memang terbaik di Melaka FM. Muzik terkini yang pastinya gempar.